Sekejap lagi saya ni. Okay, lepas tu kita akan ni lah, kita akan guna n factorial ni, n juga NCR, okay. Kalau dalam kurungan ni, NR, maksudnya awak tekan daripada kalkulator awak, NCR, maksudnya nombor atas, lepas tu C, lepas tu nombor bawah. Okay, as a binomial coefficient. Okay, lepas tu kita akan determine the general term in binomial expansion. Yang ni kita akan pakai formula. Dan ini formula yang lagi satu. Dia beza dengan sebelah ni. Yang ni A plus B. Tapi yang ni 1 plus X. So maksudnya dekat sini A dengan B awak can be any positive integer. Can be any number lah. A dengan B ni. And dia yang positive integer. Tapi kalau kat sini awak mesti kena jadikan dia 1 tambah X. Okay. Kat sini dia beza dengan formula dekat sini. Tapi nanti kita tengok baru nampak lah. Okay. So first part kita nak bagi introduction. Okay. Kalau expansion of X plus A plus B square. Ini awak boleh square kan dia. Okay. Maksudnya kita boleh expand dia manually. A square plus 2AB tambah B square. And then kalau A plus B kuasa 3 pun ada orang dia boleh buat manually lah. Dia darabkan lah yang first dengan A plus B again. Okay, yang ni didarab lagi dengan A plus B. So nanti dia akan dapatlah yang bawah ni. Okay, tapi cuba fikir kalau kita ada yang lebih besar. Kalau ni pun 6 ni pun tak adalah besar sangat tapi still dah rasa macam besar kan. So awak nak expand ke benda ni kuasa 3, memanglah boleh yang ni awak expand lagi. Maksudnya awak darabkan lagi dengan benda ni, benda yang sama ni kuasa 2 ni. So nanti awak dapatlah kuasa 6 tapi dia agak panjang lah kat situ kan. Bila kita nak expand dia panjang. Ini kalau kuasa 6, kalau misal kata saya nak kuasa 16, sampai bila kau nak expand kan? Okay. Itulah sebenarnya binomial expansion. Kita nak expand satu benda yang kuasa dia besar. Which is kalau awak buat manually, awak akan awak punya jalan kerja sangat panjang. So kita akan pendekkan dia lah, kita akan ada shortcut. Okay. So untuk introduce, kalau pakai Pascal triangle pun boleh nak expand macam tu. Tapi Pascal triangle wajib lukis piramid ini. Triangle ni wajib lukis. Dan nombor dia memang sama. Okay, so macam mana kita nak pakai Pascal triangle ni? Awak akan mula dengan 1, yang pertama kat sini 1. And then kat sini 1, 1. Okay, lepas tu untuk nombor yang berada di antara dia. Okay, nombor yang berada di antara dia ni. Yang ni tak perlu nak ni sangat pun tak apa sebab memang tak masuk dalam example ni, introduce je. Okay, 1 plus 1 dapat 2. Macam tu lah dia tambahkan kat sini. Lepas tu kalau macam nak dapatkan 3 ni, dia hasil tambah sini dengan sini. Yang ni pun sama. Sini dengan sini. 4 ni pula 3 dengan 1. Okay. Dia hasil tambah nombor yang dekat atas dia tu. Kalau misal kata saya nak 15 ni. Sebab sini tambah sini. Dari mana 5 datang? 5 datang daripada sini dengan sini. Jadi kaitan lah. Maksudnya bila you nak buat Pascal triangle, actually you tak payah hafal. Cuma you kena ingat ni 1, sini 1, sini 1. Sebelah tepi semua 1. Lepas tu nanti yang tengah-tengah ni then you kena sum up kan nombor yang kat tepi tu. Nanti you dapatlah bentuk begini triangle you. So bila kita nak guna dia, okay, ni A plus B kuasa 6. Kenapa dia berada di sini? Sebab ini kalau dia kuasa kosong. Okay, anything X kuasa kosong awak akan dapat 1. Yang dekat sini kuasa 1. Yang baris yang kedua. Saya padam dulu je. Okay, baris yang kedua kuasa 1.
Baris yang ketiga kuasa 2. Baris ketiga kuasa 2. Keempat kuasa 3. Yang ni 4, yang ni 5, yang inilah kuasa 6 awak. Okay. Yang apa benda ni? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Dia adalah koefisien untuk every term dekat kuasa 6 tu. Okay. So tengok kat sini. Ini 1. Maksudnya A kuasa 6. Koefisien 1. Okay. Yang kedua. A ni power akan turun. Bila power turun maksudnya jadi A kuasa 5. B pula power akan naik. Tadi ni B kuasa kosong. Sebab tu tak nampak B kat situ sebab B kuasa kosong sama dengan 1 kan. Tapi bila yang kat sebelah B kuasa 1. Ingat A kuasa dia menurun. Nampak ni 4, 3, 2, 1, kosong dah tak ada A. Untuk yang B kuasa dia menaik. Okay, and then you letak je simbol koefisien yang kat sini. Letak je kat depan dia. Sini ikut je. Turutan tu memang kena ikut turutan ni lah. A menaik, A menurun, power dia B menaik. Tapi kita tak akan guna benda ni, kita akan guna formula. Sebab takut nanti bila dia minta sampai 20, awak nak expand pakai Pascal triangle pun agak banyak. Ni saya tak tahu. By using Pascal triangle also will be very tedious. Therefore, we consider binomial expansion. Ini kita kena introduce untuk pengetahuan sahaja. Okay. So sebenarnya kita akan pakai formula. Okay, ingat formula ini hanya untuk positive integer sahaja. Okay. Kat sini key point dia kat sini. Positive integer. Dia tak boleh pakai untuk negatif. Dia tak boleh pakai untuk pecahan. Dia tak boleh pakai untuk decimal. Kalau awak punya power ni. Kat power ni Yang dia cakap pasal N ni power dia. Okay. A plus B to the power of N. Inilah formula dia. Formula memang tetap lah. Okay. Mula sekali. N kosong. Ini power kat sini apa? Kalau misal power kat sini 10. Okay. 10 kosong mula. Lepas tu 10 1. Lepas tu 10 2. Lepas tu 10 3 and so on. Sampailah you jumpa 10 balik then you berhenti. Okay. Kita akan berhenti bila N awak ni awak letak daripada kosong. N kosong sampailah N jumpa N balik semula dan berhenti kat situ. Okay. And then untuk A. A ni mula-mula macam saya katalah A mula-mula sama dengan N. Kuasa dia N. Kuasa N yang kat luar ni. Lepas tu kuasa dia semakin berkurang. Semakin berkurang sampailah kuasa dia tak ada. Sampai kuasa dia kosong. B pula kuasa dia dari kosong. Okay. Satu descending order. Satu ascending order. Sampailah B kuasa N. Dia punya pair tu sama je. Memang every question sama. Okay. So dia bagi tahu kat sini untuk N ni kalau you nak kira nanti you kira daripada calculator guna NC0 lah. Pakai calculator C. Okay, untuk yang ini NR A N minus R BR. Okay, ini adalah untuk formula untuk kita dapatkan term R tambah 1. Maksudnya selepas R lah. Satu term selepas R. Okay, ini formula dia. Okay. Generally, term in binomial expansion. Kalau dia tak bagi, maksudnya kalau dia just nak term yang ke-9, misal kata. So, R awak sama dengan 8 lah. Sebab yang ni kita akan dapat term R yang ditambah 1. So, bila dia nak term yang ke-9, you tak perlulah nak expand dia sampai 9 kali. You boleh je terus pakai formula ini. Kalau dia nak specific term, dan kita pakai formula ini terus. Itu maksud dia kat sini. Okay. Okay, factorial notation. Okay, yang inilah maksud dia NR ni adalah N factorial over R factorial. N minus R factorial. Tapi kita memang tak pakai lah. Yang expansion ni kita memang pakai terus calculator awak. Boleh terus kira NR tu. Okay, contoh 83 awak boleh tekan je terus. 8C3. Okay, 8C3 macam mana nak tekan?
Saya buka calculator jap. So kalau pakai class Swiss ni 8. And then C dekat sini dekat atas bahagi ni. Dekat atas bahagi ni kan warna kuning kan. So awak kena shift lah. Shift, bahagi, lepas tu 3. So boleh terdapat. So tak perlu nak guna formula yang panjang tu. Dia cuma nak introduce je kalau ada showing question. Showing question dan kita akan gunalah yang formula ini. Kalau bukan showing question kita tak akan guna. Kita memang guna calculator je. Membahas masa nanti kalau nak guna yang tu kan. Kita pakai channel shortcut je. Okay. So dapat 56. Sama je dengan calculator awak. Ini dia cakap lah NCR tu. Okay, yang ini show that NR sama dengan N minus R. Okay, bila soalan show macam ni, then memang kena pakai calculator. So, cubalah try cari ni. Pakai formula ini. NR memang ambil sebiji sejibun macam ni. Okay, jangan tukar apa-apa. Yang dekat sebelah sini, memang ambil je yang ni. Okay, awak tunjukkan dia boleh jadi sama dengan N minus R. So maksudnya kalau N minus R, yang dekat bawah tu, instead of R, kita akan tukar jadi N minus R. Okay, so formula saya akan jadi N factorial over N minus R. Factorial, okay, sebab kat sini R kan. So saya gantilah dengan N minus R. Lepas tu, N minus R. Lagi sekali jumpa R. So kita ganti dengan N minus R. Factorial. Jadi macam tu lah. So bila you simplify nanti, you akan dapat exactly sama dengan yang ini. So sebenarnya ini dengan ini akan jadi sama. Cuba try buat. Okay. Okay, lepas tu kita nak buat example. Okay, kejap. Yang ni saya pakai power notes. Lagi senang nak tulis. Okay, by using binomial expansion, expand. Okay, tadi macam mana kita nak expand. So first, inilah A awak, inilah B awak, inilah N awak. Okay, macam yang ditulis ni. Ini yang ditulis ni. Okay. Lepas tu, A awak dah kenal pasti. Kita kenal pasti yang dia kata extract A, B, N from the question. Okay, A dah ada, B dah ada, N dah ada. Dan kita nak pakai formula. Okay, formula dia, awak buat dulu template. Dia akan ada 3 item. Sebab dia ada A, dia ada N0, lepas tu A dengan B. Okay, so saya buat 3. Lepas tu tambah. So kat sini ada 4 kan. So maksudnya kita punya ni pun akan ada 4 kali. Dia 0, 1, 2, 3. Tak, dia sampai 5 lah sebab dia mula dari 0. Semua ada 3 ni lah 3 kotak. Bukan kotak, bracket, sorry. 1, 2, 3, 4. Okay, kita tambah lagi 1. Okay, mula-mula awak tulis dulu yang N0 tu. Mula dari 0. Okay, N kita 4 sekarang. So, mula dengan 4, 0. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Okay. Bila N bertemu N, berhenti. Itu maksud dia. Kalau awak tak tahu nak kira berapa template awak kena letak, awak letak dulu N0 tu sampailah jumpa N dengan N. Okay, lepas tu kita pergi pula kepada A. Okay, A kita adalah X. Okay, X kuasa dia mula-mula sama dengan N. Kuasa 4. Lepas tu dia akan makin menurun. X4, X3, X2, X1, X0. Ingat, X0 apa benda nombor yang kuasa kosong dia akan jadi 1. Okay. So kat sini nanti jangan lupa tukar jadi 1.
sebab dia kuasa kosong. Okay, lepas tu kita pergi pula kepada B. B kita is 2 over X. 2 over X. So, 2 over X kuasa kosong. Yang ni terbalik pula, dia ascending order. 2 kuasa X kuasa 1. 2 kuasa X kuasa 2. 2 over X kuasa 3. 2 over X kuasa 4. Dah settle. Itulah sebenarnya binomial expansion awak. Cuma sekarang kenalah expand. Okay, tekan part C kosong. Part C kosong dapat apa daripada calculator? Ya, 4 C kosong. So dapat 1. 4. Dapat 1. So maksudnya dekat sini yang pertama is 1. Okay, lepas tu X kuasa 4, 2 per X kuasa kosong is 1. So maksudnya yang pertama term awak is X kuasa 4 sahaja. Okay, settle yang pertama. Kita pergi pula yang kedua. 4, 1. Okay, tekan calculator. 4, shift, divide, 1. So you will get 4. Okay, so coefficient dia 4. So sini 4. X kuasa 3. Okay, so X kuasa 3 just salin balik lah. X kuasa 3 dan 2 per X. Kalau you rasa you nak terus simplify pun boleh. So kat sini sebab X 3 dengan X dekat bawah boleh cancel out. So you can get 4 darab 2, 8 X kuasa 2. Okay, tapi yang tu nanti je lah saya simplify kejap lagi. Nanti takut ada orang tak boleh nak nampak. Okay. Lepas tu 4C2. So kita tekan lagi. 4 shift divide 2. So awak akan dapat 6. Okay. 6 X kuasa 2. Okay. Dalam kurungan pula kuasakan 2. Okay. 2 kuasa 2 X kuasa 2. So jadi 4 per X square. Okay, so kita pergi yang keempat. 4C3. 4C3. Okay, so you got 4. So kat sini 4. X, sebab X kuasa 1. 2 kuasa 3, you got 8. Okay, dan yang terakhir, so yang terakhir 4C4. 4T4. Kita dapat 1. X kuasa kosong pun 1. So 1 darab dengan 2 kuasa 4. 16 per X kuasa 4. And then plus dot dot dot. Ni kita letak plus dot dot dot. Kita tak ingat. Sekejap Untuk yang ni, dia sampai 4 sahaja. Oh tak payah. Sebab yang ni kita memang nak sampai kuasa 4. Okay. Lagi satu nanti baru ada plus dot dot tu. Okay, so saya simplifykan dia. Saya simplify kat sini lah. X kuasa 4 tambah 8 X square tambah 24 sahaja tambah 8 darab 4, 32 per X square tambah 16 per X kuasa 4. Itulah awak punya expansion. Okay. 32 X kuasa 5 tolak 80 X kuasa 4Y tambah 80 X kuasa 3 Y kuasa 2 tolak 40 X square Y cube tambah 10 XY4 tolak Y kuasa 5. Okay, so kita pergi next. Okay, so ni tadi macam mana kita nak cari just term. So bila dia nak specific term, tak perlulah awak nak expand sampai 10 kali kalau macam ni 10 term. Okay, tak perlu nak expand panjang tadi tu. Yang tadi tu kalau kita memang dia suruh expand lah. Kalau dia just suruh cari
specific term, dan awak terus pakai formula yang tadi saya cakap ni TR plus 1 ni. Okay, so macam mana kita nak pakai formula ini? Okay, so kat sini A awak adalah X square. Ni A awak. Okay, B awak adalah negative X. Jangan lupalah dia ada negatif kat situ. Dan N awak adalah 12. Okay, yang ini N. So kita nak masuk dalam formula ni. Okay, awak nak cari T yang ke-10. So, bila T kita 10, saya nak T10. Bila saya equatekan dengan TR plus 1, okay. So, 10 sama dengan R plus 1. So, maksudnya R saya akan jadi 9. Okay, so R saya 9 Okay, so tadi formula dia adalah T10 sama dengan NR. N awak 12, R awak ingat 9. Okay. A awak is X square. N minus R. So N awak adalah 12 tolak 9. So dapat berapa 12 tolak 9? Berapa? Tambah tolak pun tak nak jawab ni, budak-budak ni tidur apa ni? 3. Okay, B awak negatif X kuasa dengan R. R kita 9. Okay, lepas tu kita terus kira. 12 C 9. So kira lah daripada kalkulator awak. Okay, dia dapat 220. And then X kuasa 2 darab 3. So dapat X kuasa 6. Okay, ini pakai indices punya law. Dan negatif X kuasa 9. So bila negatif X kuasa 9, dia akan jadi negatif ke positif? Negatif ke positif? Negatif. Negatif sebab dia odd. Okay. Tadi negatif apa? 200 220. Apa saya tak 200? Okay. So, simplify lah X dengan X tu sebab dia common term kat sini. Okay, like term. So, you got X kuasa 15. So, inilah T10 kita. Without expansion. Sebab kita dah ada formula. Terus dapat 10 term. Okay, lepas tu, untuk ini pula. Term independent of X. Okay, apa maksud term independent of X? Agak-agak. X kuasa berapa ni saya nak? Dia independent of X. So, X kuasa berapa? Kosong. Very good. Okay. Sebab X kuasa kosong, X dia hilang. Sebab dia sama dengan 1. So, independent of X lah maksudnya. Maksudnya dia tak bergantung pada X. Tak ada X. Okay. So, kita nak X kuasa kosong kat sini. So, bila kita nak X kuasa kosong, okay, keluarkan dulu maklumat yang kita ada. A awak sama dengan 2X cube. B awak adalah negatif 1 over X. N awak adalah 12. Okay, masalah kita sekarang adalah kita tak tahu R kita berapa. Sebab dia bukannya cakap macam ni. Yang ni exactly dia bagi tahu. Term yang ke-10. Yang ni dia kata term independent. Independent of X tu term yang ke berapa? Okay, so kita tak tahu. So bila kita tahu, kita letak je lah TR plus 1. Okay, sama dengan, okay, mula awak ambil 12 R. Sebab R kita tak tahu Lepas tu A awak is 2X cube to the power of N minus R. So 12 minus R. And then B kita adalah negative 1 over X to the power of R. Okay, R. Okay, lepas tu 12R. Kita kena simplify dulu yang kuasa X kita. Okay, you have to simplify first. Okay, 2 ni kita bawa luar dulu. 2, kita bawa luar, so maksudnya dia bawa bersama kuasa ya. Dia bawa bersama kuasa dia, 12 tolak R.
Jangan tinggalkan kuasa dia. Kuasa dia masih ada kat situ. Tak ada siapa yang ambil. Bukan macam PM kita sekarang dah nak bertukar. Yang ni kuasa dia masih ada. Awak kena bagi kat dia kuasa dia tu. Okay. So, X pula kuasa 3 kan. Dia kuasa dengan 12 tolak R. Okay. Kuasa dia bawa bersama-sama. Okay. Lepas tu, negatif 1. Negatif 1 per X. Okay, so maksudnya kat sini kalau saya nak keluarkan dia, saya nak keluarkan negatif 1 tu, so maksudnya saya akan dapat macam ni lah. Negatif 1 saya bawa keluar. Okay, negatif saya dah bawa keluar Yang X dekat dalam akan tinggal X sahajalah. Kuasa dengan negatif R. Kenapa negatif R? Sebab X awak dekat bawah. Okay, yang ni negatif because X in denominator. Bila X dekat denominator, sebab dia kat bawah, dia 1 over. So, dia kena ada negative power lah kat situ. Okay. Lepas tu, kita akan simplify untuk X tu. 12R. Okay. Yang nombor salin je balik, tak buat apa-apa. Negatif 1 pun saya bawa depan. Okay, yang X ni saya akan gabungkan dia. Okay. X dekat sini dengan X kat sini. Power dia saya akan gabungkan. Okay, guna law of indices lah. So, saya akan dapat X. Yang pertama tu, okay, kita expand lah dulu. Yang pertama, kita dapat 3/12, 36 tolak 3R dan tolak R. Saya gabungkan terus. Okay. So, you akan dapat 12R 2 to the power of 12 minus R, negative 1 to the power of R. Okay. Dan X kuasa dia akan jadi 36 tolak 4R. Okay. Awak ni kan gabungkan power dia. Okay. Lepas tu, sebab sekarang kita nak term independent of X. Tadi kita cakap dia mesti X kuasa kosong. Kita nak X kuasa kosong. So, apa kita buat? Awak akan comparekan power ini dengan kosong. Sebab sekarang saya nak X kuasa kosong. Kita tak tahu dia term yang keberapa. Tapi kita tahu X yang kita nak adalah kuasa kosong. Okay. So, saya kena comparekan this one. Compare with 0. Okay, so bila kita compare with 0, 36 minus 4R equal to 0. So, R awak akan dapat berapa? 9. 9. Okay, so bila R dapat 9, maksudnya saya gantikan dekat sini tadi. Ni TR plus 1. Okay, yang ni TR plus 1. So, saya gantikan 9. So, dapatlah T10. 12, 9, 2 kuasa, 12 tolak 9. So, awak akan dapat 2 kuasa 3. And then negatif 1 kuasa 9 dan X kuasa kosong. Okay, sebab 36 tolak 36. Okay, tekanlah kalkulator kita. Okay, kita dapat 12 C9. Kau nak tekan semua pun boleh. 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3. Lepas tu darab dengan, ni kena darab ni. Tak boleh. Sebab dia ada kurungan. Darab dengan negatif 1 kuasa 9, patutnya awak memang dapat negatif lah. Tapi tak apalah, kita tekan je lah calculator kan. Make error terus. Sebab tak ada darab ni. Okay. So, dapatlah itu jawapan awak. Negatif 1760. Okay, inilah term independent of X. Maksudnya dah tak ada X. Kalau awak ada dapat lagi X kuasa something, maksudnya salah lah tu. Okay, yang ni lah dia cakap term without X. Okay, to settle.
Okay, saya masuk sikit pasal this one. Bila tadi untuk n awak tu positive integer sahaja. Okay, so apa jadi kalau kita punya n tu bukan positive integer? Maksudnya dia adalah negative integer ataupun rational number. Okay, rational number means dia adalah pecahan. Jangan lupa kita sekarang pakai rational. Bukannya rational tu maksudnya awak rational ke tak? Oh no. Pecahan rational, ratio. Okay. Okay, so formula yang kita akan pakai adalah 1 plus ax to the power of n. Dia tak ada b. Dia ada x je, dia ada a je kat sini dengan n. B dia hilang. Sebab apa? Sebab yang kita nak dekat depan ni mesti satu. Dia tak boleh nombor lain. Kalau dia nombor lain, then kita kena modify our expansion tu, jadikan dia satu. Okay, so ini formula yang kita akan pakai untuk this case. Untuk negative integer ataupun rational number. Okay, 1 plus nax plus n minus 1 over 2 factorial and so on ni lah. Okay, dan kita ada satu lagi benda tambahan which is dia ada validity di sini. Validity ni memang wajib tulis. Okay, wajib tulis. Modulus ax less than 1. Okay, dan cara nak tulis dalam exam, dalam assignment lah kalau ada. Okay, validity yang ni lah cara nak tulis dalam assignment awak nanti kalau ada yang ni. Okay, ax less than 1 kita akan buka dia sebab dia lebih kecil, so dia less n. Maksudnya dia pakai basic definition kita adalah n. So bila n dia boleh gabung macam ni. Kalau O tak boleh gabung So dia akan dapat ax less than 1 greater than negative 1 dan awak akan pindahkan A ke sebelah kiri dan kanan. Tu je lah cara dia yang ni kita pakai. Okay, example 14. Saya tunjuk satu example lepas tu dah. Find the first four term in the expansion and state the values of x for which this expansion is valid. Okay, so dia dah keluarkan awal-awal. N awak is 1 over 4. A adalah 1. Sebab A ni adalah coefficient. Coefficient untuk x ni. Okay, coefficient x. A sama dengan. So pakai formula yang tadi, yang ini. Sebab awak dah ada A, dah ada x. So dah boleh lah pakai formula ni. Okay. 1 plus n. N kita adalah 1 over 4. Lepas tu ax awak adalah x lah. Plus n. N 1 over 4. And then 1 over 4 minus 1 over 2 factorial. Lepas tu x kuasa 2. And then plus lagi dengan 1 over 4. 1 over 4 minus 1. 1 over 4 minus 2. Bila nak berhenti ni? Siapa tahu bila nak berhenti? Dah saya buat sampai besok pagi yang tak berhenti lah. Sampai bila nak berhenti ni? Sampai X kosong. Sampai? Sampai mana? Sambung lagi macam tu. Sampai bila saya nak berhenti? Sampai X kosong 4 kot. S04 kenapa? Sebab First four term. first four Kalau term. 4 term, awak kena kira sampai awak dah ada 4 term. So sebab tadi kita dah ada 1 kat depan. Okay. Ni first 4 term lah. Baca soalan betul-betul. Nanti kau tak tahu nak berhenti sampai bila kan? 1, 2, 3, 4. Okay, sampai sini je lah. Tak payah lagi lebih-lebih. Dia nak 4 term je. Okay, 4 term dia akan kira term tu ada berapa. Nanti dia padam pula. X kuasa 2. X kuasa 3. Okay, tambah dot dot dot. Sebab yang ni dia tak terhingga. Dia tak ada berhenti. So kita dapat 1 over 4x. Okay, yang ni kena settlekan lah. 1 over 4 minus 1 divide by 2 factorial. Tekanlah kalkulator awak. Okay, yang ni semua tekan kalkulator. So kita akan dapat sepatutnya negatif 3/32 x square and then plus sama juga dengan yang ni, tekan kalkulator. Okay, 1 over 4 minus 1 ni semua darab
Lepas tu divide by 3 factorial. So sepatutnya you got 7 over 128 x cube. And then plus dot dot dot. Okay, dan jangan lupa kita ada valid. Valid for. Okay, tadi formula valid for is AX less than 1. So A x saya adalah X less than 1. So saya akan dapat negative 1 less than X less than 1. Dah settle. Okay, yang ni wajib tulis. Okay, dah itulah cara kalau awak ada negatif ataupun fraction power dia. Tak boleh pakai yang first Yang first tadi untuk positive integer sahaja power dia. Okay, so nanti bolehlah try question ini. Oh, tapi ni ada 2 kat depan. 2 kat depan ni awak kena keluarkan dulu. Okay, ni saya tunjuk sikit. 2, kalau kita nak keluarkan 2, maksudnya awak keluarkanlah dia 2 ni keluar. Tapi jangan lupa, saya kata bawa dengan power dia. Okay, 2 kuasa negatif 2. So bila 2 dah keluar, 2 bahagi 2. Sebab 2 dah dekat luar kan, so jadi 1. Tambah dengan X over 2. Sebab awak dah keluarkan 2. So kita divide dalam kurungan dengan 2. Okay, so nanti dekat sini 2 kuasa negatif 2, you got 1 over 4 lah. Okay, buat kurungan yang dalam ni sahaja yang awak expand. Yang dalam ni awak expand. Pakailah formula yang 1 plus AX to the power of N. Okay, ni expandkan dia. Letak kat dalam ni. Dalam ni semua. Nanti baru darabkan. Jawapan akhir baru darabkan dengan 1 over 4 kat luar. Cuba try. Dapat tak jawapan ini? Kalau dapat kau memang mantap lah. Kan? Sekali je aja tu kau dapat. Oh, memang hebat lah. Okay, dah.